Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel aku, Saiful Islam Vlog. Sorry, dah lama aku tak upload ni konten dalam YouTube channel aku. So hari ni tiba-tiba aku rasa macam aku nak upload juga. Jadi aku pilih tajuk berkaitan dengan pelancongan. Sebelum ni aku dah buat video pasal review hotel, tapi this time aku nak cerita sikit pengalaman aku lah selama aku duduk hotel dan juga pengalaman melancong aku sendiri. Jadi kat sini aku dah pilih 3 tempat yang sesuai untuk kita menginap bila kita melancong. Pertama ialah hotel, yang kedua ialah hostel dan yang ketiga ialah Airbnb. Baik, kita akan buat comparison di antara ketiga-tiga tempat ni, mana yang paling sesuai dan mana yang mengikut keperluan kita. Baik, antara faktor yang aku ambil ialah pertamanya ialah lokasi, yang kedua ialah harga, yang ketiga servis, dan kemudian aku akan sebut perbezaan antara ketiga-tiga tempat ni. So yang pertama sekali kita akan pergi kepada hotel. Okay, yang pertama hotel ni macam kita tahulah kan, kat mana-mana pun dalam Malaysia ke luar Malaysia ke, pemilihan hotel ni selalunya orang akan tengok dulu dari segi banyak sebab orang kita suka pilih hotel kan, berbanding dengan penginapan yang lain. Okay, kita tengoklah hotel ni, apa yang hotel boleh tawarkan. Pertama sekali, servis dia tip-top, semua dia ada. Jadi kita sebagai penginap di hotel ni pun kita tak ada rasa macam berat untuk menyewa hotel, sebab kita tahu banyak servis yang ditawarkan oleh hotel bergantung kepada ciri-ciri hotel tersebut lah. Ada yang 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang dan sebagainya. Okey, kemudian harga sepadan dengan servis. Memang kita boleh pilih dalam Malaysia ni, hotel masih dikira murah lagi, dan kita ada banyak pilihan hotel. Contoh di Kuala Lumpur, kita ada kawasan yang luas untuk hotel dibina. Jadi kebanyakan hotel dekat Malaysia ni aku perasan keluasan bilik tu sangat-sangat berpuas hati lah, sangat-sangat memenuhi permintaan kita. Cuma perbezaannya dari segi macam mana kita nak pilih hotel tu dengan mengikut tingkat harga 1 bintang hingga ke 5 bintang. Macam kita tahulah, grade-grade 1 bintang ke 5 bintang ini memainkan peranan dari segi harga dan juga kualiti. Pada aku, hotel ni kalau kita nak menginap dalam tempoh yang agak lama, sangat-sangatlah tidak sesuai. Sebab apa? Kebanyakan hotel kalau kita pilih daripada 3 bintang ke 5 bintang pun, harga hotel tu akan meningkat dan dia sedikit sebanyak akan mempengaruhi permintaan juga. Duduk hotel sampai 2 minggu, aku rasa pada aku sangat tidak berbaloi lah, memandangkan kalau kita ada certain budget. Kalau kita memang berkemampuan dan tak ada masalah. Okey, baik, seterusnya kita tengok kebanyakan hotel di Malaysia ni dia ada menyediakan ruang parking lah, ruang parking kereta, dan kita akan berasa lebih selamat sebab ada parking yang lebih privacy. Kita tak ada terbuka ataupun bercampur dengan orang lain. Ini pendapat aku. Okey, kemudian servis seperti sarapan. Hotel ni dia ada swimming pool, hotel ni dia ada sauna, gym, jacuzzi dan lain-lain lagi. Ini hotel. Baik, kemudian kemudahan tandas. Biasalah kalau kita ambil hotel, selalunya tandas tu mestilah ada dalam bilik sekali kan. Jadi kita tak perlu untuk bersesak-sesak dan juga berkongsi dengan orang ramai. Okey, ni satu. Kemudian kita pergi kepada bilik lebih persendirian. Bilik yang kita sewa, yang kita bayar tu lebih kepada privacy. Apa-apa kita nak buat, kita boleh buat dalam bilik tu tanpa ada gangguan orang lain. Kalau kita nak stay lama, dia akan makan duit banyak lagi lah. Okey, itu pendapat aku tentang hotel. Baik, sekarang kita pergi kepada pemilihan hostel. Okey, baik. Secara umumnya hostel ni adalah dibina untuk pelancong yang lebih ekonomi, lebih menjimatkan. Dan apa yang kita perlu tahu tentang hotel ni? Baik, satu, servis dia ala kadar lah. Maksudnya bukanlah servis tu terlalu teruk, tak, tetapi sekadar yang ada. Okey, kemudian harga lebih murah, banyak dan sesuai untuk backpackers kerana dia sangat
sangat murah. Kalau aku tengok compare dengan negara Eropah, hostel di Malaysia ni adalah dengan harga yang pada aku sangat-sangatlah murah dan sangat-sangatlah berbaloi, khususnya untuk backpackers. Kemudian ruang parkir kebanyakan di hostel tak disediakan lah. Mostly yang aku tengok kalau pergi luar negara pun ruang parking tak disediakan. Jadi kalau kita bawa kereta, kita kena parking di kawasan yang terbuka dan pada aku agak bahaya dan juga berisiko. Mesti kalau kat Europe, kalau kita parking kereta di kawasan-kawasan terbuka, jadi risiko untuk kena pecah kereta tu sangat-sangatlah tinggi. Okey, kemudian kita tengok servis seperti sarapan. Okey, sarapan pagi ni dekat hostel ada. Kalau kita nak tahu, dekat hostel pun disediakan, tapi servis sarapan ni dengan makanan yang sangat-sangat orang kata apa, basic. Kadang-kadang dia bagi macam roti, Nutella, jam, air teh ataupun air kopi, dan bayaran dia pun sangat-sangatlah berbaloi. Kalau contoh macam sebelum ni aku selalu duduk hostel dekat UK, bayaran dia hanyalah £1 sahaja ataupun £2. Jadi sangat-sangatlah murah dan juga berbaloi lah. Kemudian kemudahan tandas di hostel ni, macam kita tahu, dia akan mesti berkongsi. Dan ada juga hostel yang sediakan private toilet tapi tak banyak. Jadi kita kena bersedialah dengan tandas yang terpaksa kita berkongsi dengan orang lain. Dan juga bilik. Ini setengah hostel dia ada sediakan private, bilik yang private lah, yang kita boleh sewa untuk satu orang ataupun dua orang. Tapi kalau kita nak jimat lagi, kita ambil dom. Dom tu kadang-kadang boleh sampai 30 orang, 20 orang, dan juga dia makin sikit lah. Jadi pada aku pemilihan hostel yang sesuai adalah kita ambil bilik yang tak lebih daripada 6 orang. Ini pendapat aku. Tak lebih daripada 6 orang untuk menjaga sedikit privasi kita. Jadi kita tak perlu macam bercampur sangat. Sebab aku pernah duduk satu bilik 20 orang. Bukan kata aku tak erti nak bercampur dengan orang, tapi pada aku untuk 20 orang ni terlalu ramai. Sebab satunya masing-masing ada hak, sebab masing-masing bayar. Jadi bila diorang tak kisah dia nak masuk, keluar masuk tu ikut suka dia. Dan bila diorang datang, contohlah awal pagi ada pelancong lain yang mula nak masuk bilik, ataupun diorang bawa balik daripada kelab, ataupun keluar malam-malam kan. Waktu tu contoh kalau kita dah tidur kita akan sedikit terganggu lah. Dan setengah pelancong juga, backpackers yang lain pun akan merasa terganggu kalau kita balik lambat, kemudian kita mula nak buka-buka locker. Jadi bila kita nak buka locker tu, kita kena buka pelan-pelan je. Kita tak nak bagi orang terganggu. Itu agak macam leceh lah sebenarnya kan. Kita tak boleh nak buat hal kita sendiri. Kalau kita balik malam, kalau orang dah tutup lampu, kita mesti akan suluh pakai phone punya. Kita akan suluh pakai phone, kita akan terkikial lah mencari barang kita. Jadi benda ni rasa macam agak merumitkan, tapi dari segi kewangan sangat-sangatlah berbaloi. Sebab ada setengah hostel ni dia charge paling murah. Contoh dekat Europe ada yang €15, ada yang £10, dan benda ni sangat-sangatlah munasabah lah. Seterusnya adalah Airbnb. Okey, untuk siapa yang tak tahu ataupun siapa yang dah tahu, aku nak kongsikan sedikit. Airbnb ni lebih kurang macam hotel, tapi setengahnya dia, istilah dia macam kita pakai Grab ataupun Uber. Orang sewakan rumah, dijadikan Airbnb. Jadi bila kita nak check in tu, dia agak berbeza daripada Airbnb yang lain. Setengah Airbnb cara dia macam ni. Selalunya kalau dekat Airbnb, tuan rumah tu dia akan bagi tahu dah bila nak serah kunci, macam mana nak contact dengan dia. Sebab dekat Airbnb ni dia tidak dibenarkan untuk share nombor telefon. Jadi bila kita dah book, baru dia akan reveal lah semuanya. Ataupun masa kita nak search kat Airbnb tu, dia tak bagi tahu exactly tempat lokasi rumah tu
Tapi bila kita dah tahu lokasi mana kita nak, kita book, kemudian dia akan bagi tahulah step yang seterusnya dan sebagainya. Kemudian servis slot pada aku boleh jadi okey, boleh jadi tak okey. Mengikut pengalaman aku, setengah Airbnb ni kalau macam contoh negara yang tak bercakap Inggeris kan, jadi dia macam agak rumit sikit lah. Tapi mostly Airbnb dah tolong dah daripada pihak owner dan juga kita sebagai penyewa ni, Airbnb dah mudahkan, jadi tak ada masalah. Kemudian harga dia aku tak cakap murah sangat dan aku tak cakap mahal sangat, bergantung kepada berapa kepala yang nak stay dekat Airbnb tu dan juga berapa hari. Pada aku, kalau kita nak melancong lebih daripada 2 orang, aku galakkan untuk ambil Airbnb, sebab kalau ikut saiz Airbnb yang ditawarkan tu boleh masuk lebih daripada 2 orang, maka aku sarankan untuk ambil Airbnb sebab dia lebih ekonomi lah. Bila kita kira kepala, kita boleh bagi-bagi, jadi dia akan lebih murah berbanding dengan hostel. Kalau kita pergi ramai, maksudnya lebih daripada 3 orang, kalau kita ambil hostel, kadang-kadang harga dia sama je macam kita sewa satu rumah Airbnb. Itu pada aku. Kemudian ruang parkir, parking kereta, kadang-kadang ada setengah Airbnb menyediakan kawasan parking. Contohnya dekat Malaysia lah, sebab kita ni ada tanah yang luas, jadi kebanyakan rumah dia mesti ada sediakan kawasan parking kereta yang lebih privacy. Dan kalau macam di Europe, sesetengah Airbnb ni dia tak sediakan pun kawasan parking, jadi kita kena siap sedia lah dengan kemungkinan semua tu. Ataupun kalau contoh macam dulu aku pergi Scotland, ada kawasan Airbnb tu dia tak sediakan parking, tapi dia ada kawasan parking yang boleh disewa. Di sebahagian negara lain seperti di Europe, kadang-kadang kemudahan tu tak sama, sebab tengok kepada keadaan negara tu lah. Kalau dia ada apartment, dia ada apartment saja, tapi dia tak ada kawasan parking. Ataupun kawasan parking tu kita kena park dekat kawasan parking tu pada waktu malam, siang kita kena alih kereta. Itu contoh. Ini yang berlaku di UK. Mostly dekat kawasan bandar lah, tapi kalau kawasan luar bandar, kawasan parking kereta tu ada luas, jadi dia ada banyak lah, jadi tak perlu untuk kita pening-pening kepala. Tapi yang paling penting, kita kena tahu undang-undang, bila kita boleh parking, bila kita kena alihkan kereta kita. Macam contoh dekat Malaysia ni, ada Airbnb, dia bagi satu rumah, ada dapur semua, jadi kita boleh masak sendiri, kita boleh bawa makanan kita sendiri dan kita boleh masak sendiri, jadi tak ada masalah. Dari segi kemudahan tandas, kalau kata Airbnb, selalunya tandas ni eksklusif lah. Kita dapat tandas kita sendiri, tak perlu bercampur dengan orang lain, tak perlu untuk bersesak-sesak dengan orang lain. So dari segi kemudahan tandas tu, privacy. Baik, itu saja untuk kali ini. Kalau korang ada plan untuk melawat mana-mana negara lepas selesai bencana COVID-19 ni, jadi korang boleh mula-mula fikirkan dan juga kaji pendapat aku. Pendapat aku ni berdasarkan kepada pengalaman aku sendiri. Jadi korang boleh terima ataupun korang boleh tolak. Ataupun kalau korang ada pendapat korang sendiri, boleh share dekat komen. Jadi kita boleh sama-sama untuk bertukar ilmu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.